Okay. Alright. So itu financial institution. Boleh ke? Are you there? Ada lagi kat situ? Ada madam. Ada. Itu sihat lah. Ada madam. Okay. Financial market pula adalah macam pasar tadi kan, forum. Dua jenis financial market adalah money market dan juga capital market. Di mana money market ni pasaran wang. Apabila kita kata pasaran wang, mesti kita nampak wang ada kat dalam pasaran tersebut. Jadi apa dia? Pasaran wang ni adalah high liquid securities. Okay, satu perkataan dia high liquid securities. Okay, with maturities of 1 year or less. Okay, pertama ni high liquid. Highly liquid. Siapa boleh bagi tahu saya apa maksud highly liquid ni? Khairul Azmi. Petang-petang ni kan macam Khairul Amin. ngantuk je kan. Boleh tak siapa-siapa boleh teka liquid ni maksud dia apa? Aset cair madam. Aset cair. Okay, betul. Cair kan? Liquid tu cair. Highly liquid maksudnya tahap kecairan dia tinggi. Apa maksud kecairan dia tinggi? Aset ni dia ada macam-macam bentuk tau. Kan? Kita ada cash, sekarang kita ada cryptocurrency. Siapa yang ada cryptocurrency? Siapa yang beli cryptocurrency? Ada yang ada Bitcoin, Ethereum ke? Tahu tak pasal cryptocurrency? Tak tahu? Sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Yelah sebab student ni kan, student SAP, SAW, SAH kan. Cryptocurrency ni adalah satu jenis aset, digital asset. Dia tak nampak, tak ada fizikal yang kita boleh nampak. Tetapi dia ada value untuk kita simpan dan juga untuk belian. Selain daripada duit tunai, duit dalam debit card awak tu, okay, kita ada juga emas sebagai aset. Kita ada juga aset dalam bentuk saham, ada aset dalam bentuk fizikal sebagai contoh macam rumah, tanah, tu jenis-jenis aset. Tapi aset yang liquid ni adalah aset yang mudah ditukar, mudah ditransfer. Tak perlu kita ubah dia. Sebagai contoh, kalau kita nak banding antara rumah dengan tunai, kan? Saya nak bayar nak simpan dan nak bayar kepada pembeli penjual dengan rumah, tak possible lah kan, berbanding dengan cash. Jadi cash tu highly liquid securities. Jadi highly liquid securities ni adalah satu aset yang mudah untuk dicairkan, yang mana securities ni adalah investment, pelaburan with maturities yang kurang daripada 1 tahun atau kurang daripada 1 tahun. Jadinya ni dipanggil jangka pendek lah, short term. Short term. Short term debt instrument, hutang, dan juga marketable securities. Marketable securities ni adalah part of investment jugalah, yang mana dia boleh ditukar ganti. Kita boleh beli marketable securities, kemudian kurang daripada setahun kita boleh jual balik dan dapat keuntungan kat situ. Okay. Kemudian capital market. Best. My favorite. Okay, capital market pula dia lebih kepada long term. Suppliers and demanders of long term funds that they make transaction, di mana mereka melakukan transaksi biasanya
businesses and government entities, pihak kerajaan ataupun perniagaan are the major issuers of securities in the capital market. Diorang yang buat capital market ni. Maksudnya dengan bentuk apa? Bentuk bonds dan juga stok. Inilah cara government dan business nak cari modal. Dia cara cari modal. Contohnya macam government dia nak bayar BRIM kan. Dulu kita ada BRIM kan. Okay. Mana government nak dapat duit untuk bagi billions of money to the rakyat. Okay, dia boleh issue bonds. Bonds ni nanti ada dia punya supplier. Supplier ni orang yang memberi wang tersebut, yang membeli bonds ni tadi. Okay, jadi duit tu government guna untuk bayar BRIM. Macam tu. Jadi siapa yang uruskan financial market di Malaysia ni? Ni Suruhanjaya Security Malaysia, Securities Commission Malaysia. Pemain-pemain yang besar di Malaysia dalam money market ni adalah Bank Negara Malaysia, Commercial Bank, EPF, Khazanah dan sebagainya. Dia semua lubuk-lubuk duit lah ni. Okay. Dan di Malaysia ni kita dah banyak ada Islamic financial institutions. Kita punya structure untuk Islamic financial services tu dah agak matang berbanding dengan negara-negara lain. Kenapa pentingnya ada Islamic financial institution ni? Just for your information, Islamic financial institution ni adalah satu kita panggil yang memberikan satu struktur keuangan yang lebih mesra, yang lebih stable dan tidak kata ada riba macam tu. Tetapi kita masih tak dapat free interest, free riba 100% tu tak juga. Sistem kita masih ada elemen interest dalamnya. Tetapi jauh lebih baik berbanding 10 years ago lah. Sebab apabila kita membuat perbandingan sistem kewangan berlandaskan Islam ini, apabila berlaku masalah dalam ekonomi, financial recession, crisis, economic crisis, things like that, Islamic financial institution, Islamic finance ni dia lebih maksudnya kerugian dia tidak besar berbanding dengan konvensional punya. Okay, so itulah even semenjak Islamic financial institution ni wujud, contoh Maybank Islamic, things like that, even negara-negara non-Muslim pun dia dah mula mengguna pakai servis tu. Dia melihat potensi kepada pasaran keuangan Islam tu. Dia sebenarnya bukan atas nama Islam tak Islam macam tu, bukan. Dia sebenarnya dasarnya apa sebenarnya yang dia offer, apa kebaikan yang wujud dengan sistem keuangan yang Islam ni, kerana dia memberikan lebih kebaikan kepada sebab dia punya landasan dia adalah maslahah. Maksudnya dia memberi kepentingan tu kepada semua orang. Dia tidak kata yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tak. Dia kalau boleh nak menjadikan gap tu antara kaya dengan miskin tu rendah. Macam tu. Okay. So ada soalan untuk chapter 1? So basically tu slide yang terakhir lah tadi untuk chapter 1.
Basically chapter 1 ni tak payah pening-pening lagi lah. It's just a basic understanding of what is it about finance, apa dia dalam tu. Kalau dekat Malaysia ni apa financial institution yang wujud, financial market yang wujud, sekurang-kurangnya nanti awak tahu bila bekerja kan, setiap company dia tak boleh tak ada department finance ni, dia kena ada. Even awak sendiri kalau berniaga pun tentu involve duit, betul tak? Sama macam kawan ni juga kan. Jadi pengurusan kewangan tu, kalau awak tahu macam mana relation dia dengan department yang lain, kepentingan untuk mengurus kewangan tu, jadi makin mantap lah perniagaan tersebut. Okey, siapa kat sini yang ada perniagaan sendiri?